UMNO tertembak kaki sendiri. Apa nak dikata, cempedak menjadi nangka. Kononnya nak serang DAP. Mana tahu tertembak kaki sendiri. Itulah yang berlaku kepada golongan kaki stokrat yang kini menguasai kerajaan minoriti setelah bekas Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik menguraikan bagaimana proses penerbitan buku teks sejarah tingkatan 4 itu dijalankan. Kini Kementerian Pendidikan Malaysia KPM tampil pula dengan penjelasan yang sama. Menurut KPM, semua proses penerbitan telah dipatuhi bagi menjamin kualiti buku teks termasuk ketepatan fakta. Penerbitan buku itu berdasarkan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran DSKP KSSM Sejarah Tingkatan 4 serta mengikut prosedur operasi standard penerbitan buku teks KPM yang dikemas kini pada tahun 2018. Pada 24 April 2018, DSKP KSSM Sejarah Tingkatan 4 telah diteliti, disemak dan diperakui sah oleh panel pakar rujuk kurikulum sejarah dan buku teks sejarah KPM. Mereka adalah pakar sejarah seramai 7 orang daripada pelbagai pengkhususan dan kaum. Kandungan DSKP KSSM Sejarah Tingkatan 4 adalah berpandukan laporan jawatankuasa khas mengkaji kurikulum sejarah dan buku teks sejarah Sekolah Menengah KPM 2011-2012. Pemilihan penulis buku teks pula adalah berdasarkan tata cara penerbitan pakej buku teks Dewan Bahasa dan Pustaka dan mengikut kriteria khusus iaitu mempunyai latar belakang pendidikan sejarah serta berpengalaman menulis buku teks sejarah, kata kenyataan tersebut. Menurut kenyataan KPM, proses penerbitan buku teks KSSM Sejarah Tingkatan 4 telah melalui proses kawalan mutu yang ketat merangkumi pemetaan kandungan, penulisan manuskrip, penyediaan dan penyemakan proof muka surat, naskah sedia kamera, pengakuan naskah sedia kamera, naskah contoh, apresiasi kulit buku teks dan kelulusan naskah contoh bagi menyediakan naskah edar. Proses ini melibatkan panel pakar rujuk kurikulum sejarah dan buku teks sejarah KPM, Jawatankuasa Peningkatan Mutu Buku Teks, Jawatankuasa Pembaca Luar dan Jawatankuasa Penilaian Teknikal 4 KPM. Bagi mewasitkan fakta tertentu, KPM mendapatkan pengesahan fakta sejarah dan kandungan daripada agensi kerajaan yang terlibat seperti Arkib Negara, Muzium Negara, Persatuan Sejarah Malaysia, Suruhanjaya Pilihan Raya dan Setiausaha Kerajaan Negeri, kata pihak KPM. Terdahulu, Setiausaha Agung UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan dalam satu ciapan di Twitter berkata, tolak buku sejarah tingkatan 4 atau perbaiki, edit, cetak semula buku ini satu perbuatan jenayah. Beliau mengakhiri Twitter tersebut dengan hashtag KPM dan hashtag pendidikan. Harap segera ambil tindakan. Beliau mengepilkan kenyataan satu kumpulan yang menamakan diri mereka Sekretariat Gabungan NGO yang berkata kandungan buku teks tersebut mengandungi fakta yang boleh memberi kesan negatif kepada pelajar berkaitan sejarah negara. Sekarang, KPM berkata merekalah yang bertanggungjawab menerbitkan buku tersebut. Kenyataan itu sekaligus menyokong hujah Mazli bahawa beliau mahupun Pakatan Harapan tiada kaitan dengan penerbitan buku teks berkenaan. Menurut Mazli, pakar rujuk KPM ialah Profesor Madya Syamrah Hayu Aziz UIAM, Profesor Kamaruzaman Yusof UTM, Profesor Emeritus Abdullah Zakaria Ghazali dan Dr. Ho Hui Ling UM, Profesor Simarugan Pandian dari USM, Profesor Madya Rohani Abdul Ghani UKM dan Profesor Madya Bilchebala UMS. Daripada senarai nama pakar tersebut, kata Mazli, dan kita pun tahu ada yang sangat cenderung kepada UMNO. Adalah lebih tepat sebenarnya jika Dr. Ashraf bertanya kepada pakar-pakar ini daripada menuduh saya dan Pakatan Harapan secara membuta tulik, tegas Mazli. Kononnya hendak memburukkan Pakatan Harapan sebagai pro-komunis. Tiba-tiba terkucil sebab senapang yang dihalakan ke arah Pakatan Harapan itu tertembak kaki sendiri. Pada 24 April 2018, kerajaan masih dikuasai oleh UMNO, Barisan Nasional. Dalam Islam, kita dinasihatkan supaya bertabayun apabila menerima sesuatu berita untuk memastikan kebenarannya. Ini supaya kita dapat mengelak daripada berlakunya penyebaran berita palsu. Perbuatan tersebut akan mendatangkan kemurkaan Allah SWT serta tergolong dalam golongan yang pendusta menurut hadis yang diriwayatkan oleh Hafs bin Asim radhiyallahu an. Sabda Nabi SAW, maksudnya cukuplah bagi seseorang itu digelar pendusta apabila menceritakan semua yang didengarinya tanpa tabayun. Riwayat Muslim.
Justru sekarang tindakan hendak diambil ke atas siapa?